bunyi. Buat bunyi. Bunyi power. Saya dah kurangkan sikit. Dia sebab dia tujuan dia kita buat tinggi tu sebab jauh pun tak boleh hampa. Kalau dekat sangat dia berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, tuan-tuan, puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kita membaca kitab Tuhfatur Raghibin dalam membahaskan tentang hakikat iman dan juga perkara-perkara yang boleh membawa kepada terkeluarnya seseorang itu daripada Islam ataupun daripada keimanan. Jadi alhamdulillah kita telah masuk ke fasal yang kedua, fima yufsidul iman, iaitulah perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Jadi setelah kita faham bahawa hakikat iman, iaitulah iman itu tasdik, kita membenarkan apa sahaja yang dibawa oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hati, kita ikrarkan, perakukan dengan lidah, dan kemudiannya kita buktikan dengan amalan, yang mana amalan itu adalah merupakan syarat kepada kesempurnaan iman. Jadi kalau dia tidak beramal maka tidak sempurnalah imannya itu. Dan itu kita telah bahaskan dan kita telah sebutkan sebahagian daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan iman itu dari sudut i'tiqad ataupun dari sudut pegangan kepercayaan. Jadi pada malam ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari akan meneruskan berkenaan dengan perkara-perkara yang seterusnya yang boleh membatalkan iman seseorang. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Kata tuan pengarang kita, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan memanfaatkan ilmunya di dunia dan di akhirat, amin. Adapun memutuskan Islam dengan perkataan serta i'tiqad atau berbantah-bantahan atau bersenda-senda, maka iaitu seperti mengata dan mengiktikadkan baharu alam ini, qadim atau ruh qadim, atau Allah Ta'ala itu baharu. Rupanya kita sebelum ni sebut secara umum. Jadi malam ini dia detailkan satu persatu. Jadi antara yang boleh memutuskan Islam ataupun membatalkan keislaman itu ialah dengan perkataan ataupun dengan i'tiqad atau berbantah-bantahan, yakni dia membantah, dia menolak apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, atau bersenda-senda, mempersenda-sendakan, mempermain-mainkan, maka iaitu seperti mengata dan mengiktikadkan baharu alam ini. Itulah mengatakan baharu alam ini qadim, seperti mengiktikadkan, dia mengatakan alam yang baharu ini sebagai qadim. Jadi ini kita dah mengaji dalam sifat 20. Kitab kita ni dia tidaklah nak mengajarkan kita balik basic-basic tersebut, sebab kita nak bahaskan perkara-perkara yang membatalkan iman dan kumpulan-kumpulan yang lahir, yang muncul dalam sejarah Islam ini, yang kumpulan-kumpulan itu membawa kepada kesesatan. Jadi dia nyatakan di sini antara perkara yang secara i'tiqadnya boleh menyebabkan seorang itu jatuh kufur, iaitulah bila dia mengatakan alam yang baharu ini sebagai qadim.
Maksudnya dia dah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan alam. Kita mengatakan bahawa yang qadim itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti yang kita belajar dalam sifat qidam bagi Allah taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada awal mulanya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada tiada. Ya, dia sentiasa ada. Adapun kita yang makhluk ini, kita bermula dengan tiada, kemudian baru ada, maka disebutlah kita ini sebagai hadis, itulah baharu. Jadi baharu di situ bukan maksud seperti kita beli kasut baru, baju baru seumpamanya, tidak. Tetapi bila kita sebut baharu dalam istilah akidah ini, itulah merujuk kepada kita ataupun alam yang bermula dengan tiada, kemudian diciptakan barulah ada. Itulah yang kita sebut alam. Kullu ma siwallah, ataupun alam itu ialah yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut sebagai alam. Jadi alam ini adalah ciptaan Allah, maka ia sebenarnya baharu sebab dia bermula dengan tiada. Dia bermula dengan tiada, bila Allah Taala cipta barulah ada alam ini. Jadi yang kita boleh katakan qadim, itulah yang sedia ada, yang tidak ada ketikanya dia tiada, hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita katakan ia bersifat qadim, sebagaimana yang kita belajar dalam sifat 20. Jadi mereka yang mengiktikadkan bahawa alam ini dia qadim, maka kufurlah kalau dia beriktikad sedemikian. Ini seperti iktikadnya golongan wahdatul wujud, disebut sebagai golongan wujudiyah, yang mana mereka ini mengatakan bahawa alam ini tidak lain adalah merupakan emanation, itulah limpahan daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu pegangan yang berasal usul daripada pegangan falsafah zaman dulu, Plato, yang mengatakan sedemikian. Adapun kita tidak, kita mengatakan bahawa alam ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukannya limpahan zat, dia bukan seperti manusia dengan bayang-bayang, bukan seperti matahari dengan cahaya, bukan seperti ombak dengan pantai, tidak. Tapi dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang mengatakan bahawa alam ini limpahan daripada zat Allah, maka golongan inilah yang mengatakan alam ini qadim. Yang mengatakan alam ini qadim, tidak lain alam itu hanyalah limpah daripada zat, mereka mengatakan sedemikian. Jadi termasuklah kita semua ni adalah limpahan daripada zat. Maknanya kita ni sebenarnya Tuhan juga. Cumanya belum jumpa jalan pulang lah. Yang mana akhirnya dengan ibadat, dengan ritual yang tertentu, seperti yang dianut dalam agama Hinduism, Buddhism, mengatakan bahawa akan baliknya makhluk itu kepada Tuhannya, akan bersatu, akan berlakunya ittihad. Sebab itulah cara mereka ibadat tu dipanggil sebagai yoga. Asal daripada bahasa Sanskrit yuj. Yuj maknanya connection. Jadi akan bersatu antara manusia dengan Tuhan, antara alam itu dengan Tuhan sebenarnya adalah satu. Jadi ini ada dalam faham agama yang seumpama itu. Dia berasaskan konsep pantheism. Itulah Allah is God and God is Allah. Jadi all is God and a God is all. Dia macam tu. Dia punya konsep itu adalah konsep yang sangat menyesatkan. Ini disebut sebagai wahdatul wujud, dan wahdatul wujud akan membawa akhirnya kepada wahdatul adyan. Itulah kesatuan agama, transcendent unity of religions. Itulah hakikat bahawa agama itu satu pada tahap ezoteriknya, itulah pada tahap rohaniyahnya. Jadi ini satu faham yang batil, yang batil tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka beriktikad bahawa tak lain kita ini semuanya berasal usul daripada Tuhan yang satu. Baik Islam, baik Kristian, baik Hindu, baik Buddha, baik Tao, baik Jews, baik tak kira apa, semuanya balik kepada Tuhan. Cuma berbeza-beza mereka itu pada zahir, bersatu pada hakikat. Itulah pada batiniyah, pada rohaniyahnya. Ini faham yang batil.
Itu sebab hari itu bila ada pihak tertentu nak buat sambutan hari agama sedunia, maka kita bantah. Kita bantah. Saya pun tulis sikit apa semua. Dan alhamdulillah kemudian diulas oleh Yang Berhormat Menteri. Jadi ini sangat jelas tuan-tuan. Sangat jelas. Sebab yang mengasaskan pun adalah merupakan agama Bahaism. Agama Bahaism ni itulah agama Bahaiyah yang berasal daripada kelompok Syiah Ismailiyah Batiniyah. Itu kita akan sentuh nanti dalam kitab kita ini. Ini betul-betul aliran kebatinan, aliran Batiniyah yang percaya seperti itu. Mengatakan bahawa agama ni semua serupa je. Beza pada lahiriah tapi pada batinnya sama. Ya. Jadi itu ajaran mereka yang kita sebut sebagai ajaran wujudiyah. Mereka inilah yang kata alam ini sebenarnya adalah qadim. Jadi nampak simple, tapi sebenarnya kritikal. Pemikiran itu sangat-sangat bahaya, ya? Kalau mengatakan alam ini qadim. Sebab bila dia kata alam ni qadim, maknanya dengan kita ni semuanya qadim lah. Sebab alam itu ialah lain daripada Allah. Selain daripada Allah, itu adalah alam. Jadi kalau dah alam itu qadim, bermakna tak ada bezalah antara kita ni dengan Tuhan. Atau alam ini qadim ataupun ruh qadim. Dia mengatakan ruh itu qadim, dia kata. Jadi ini juga satu fahaman yang sangat bahaya. Mereka yang melampau-lampau dalam mengkaji tentang ruh sehingga peringkat mengatakan bahawa ruh adalah qadim. Ruh yang kita pun tak tahu ruh tu apakah di hakikatnya. Bila pendeta-pendeta Yahudi bertemu dengan Nabi SAW, mereka bertanya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau, apakah itu dia ruh? Maka jawab Nabi SAW, qulir ruhu min amri rabbi. Nabi pada awalnya tak boleh menjawab, Nabi diam. Kemudian turun ayat ni. Lalu Allah Ta'ala kata, qul, katakan wahai Muhammad, qulir ruh min amri rabbi. Tuhanku, bahawa ruh itu adalah daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilm illa qalila. Dan tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali terlampau sedikit. Jadi ilmu yang tak ada ni sedikit lah. Kalau ilmu Nabi SAW pun disebut sedikit. Jadi kalau kita ni tak tahulah tahap mana sangat, ya. Jadi subhanallah, ruh adalah merupakan suatu yang merupakan rahsia Allah Ta'ala. Hakikatnya kita pun tak tahu. Tapi yang penting dia adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dia juga adalah makhluk, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta. Tapi kita tak tahu hakikat dia. Itu sahaja. Ya, kita tak tahu hakikat dia. Jadi ada orang hari ini sampai nak bahas tentang zat Allah. Jadi tak payah bahas tentang zat Allah. Memang kita takkan capai. Sebab apa? Sebab nak bahas tentang hakikat ruh yang ada pada tubuh kita sendiri pun kita tak boleh capai. Jadi tak payahlah kita nak bahas tentang zat Allah, sedangkan ruh pun kita tak boleh nak capai apakah dia hakikatnya. Ya, cuma kita beriman bahawa di sana adanya yang disebut sebagai ruh. Ada yang disebut sebagai ruh. Dan bila matinya seseorang, maka berlakulah inqita' ar-ruh minal jasad. Berlakulah terputusnya ruh daripada jasad. Itulah dia sebenarnya sebab matinya seseorang. Keluar ruh daripada jasad, habis. Maka matilah. Wa imma, sekalipun jasad itu sempurna, tak ada sebarang penyakit apa pun, semua sihat, semua tak ada sakit, tak ada apa, tuan-tuan. Tapi once Allah Ta'ala tarik nyawa, mati. Ya, dia pasti akan mati. Jadi seorang yang mengatakan ruh itu qadim, maka ini tuan-tuan boleh membawa kepada kekufuran. Sedangkan ruh itu adalah makhluk Allah, dan bila dia makhluk ciptaan Allah, maka dia tak boleh bersifat qadim, tetapi dia adalah hadis. Dan banyak ajaran-ajaran sesat ni tuan-tuan, dia pergi ke sini, mengatakan ruh itu qadim. Bahkan dia kata bahawa ruh itulah sebenarnya diri batin bagi Allah Ta'ala yang ada pada setiap makhluk. Ini yang sangat-sangat bahaya, tuan-tuan. Ini yang geng-geng batiniyah jenis tak semayang ni, tuan-tuan. Kenapa mereka tak semayang? Ini ilmu kenal diri yang sesat, tuan-tuan. Jangan pakai ni ilmu ni. Ilmu hakikat insan antaranya diajar oleh Ahmad Laksmana. Sekarang ni diajar oleh Haji Syari, tuan-tuan. Ada keluar dalam dia punya YouTube,
Dia buat pula pengajaran dia tu terbuka, sangat bahaya. Ini ajaran yang kita dah fatwakan semua ni, tuan-tuan. Tapi ialah zaman hari ni susah lah, nak sekat pun susah. Dia daripada rumah, dia live saja dah boleh dia mengajar. Jadi ajaran ini dia sebut begini. Jadi kalau dia sebut begini, maknanya orang yang kenal bahawa sampai satu peringkat dia akan mengetahui Tuhan berada dalam diri dia, maka dia tak perlu solat. Sebab kalau dia solat, maka berlaku apa, tuan-tuan? Akan berlakulah Tuhan menyembah Tuhan. Tu dah punya prinsip dia, kan? Sebab tu dia tak solat. Jadi dia kata yang solat ni yang mengaji ilmu kulit, tak mengaji ilmu isi. Macam kita lah, kulit tak habis-habis ni. Ustaz balik Jordan, balik Azhar apa semua ni ilmu kulit belaka ni. Akidahnya, tafsirnya, fiqhnya apa, ini semua tak boleh menyampaikan kita kepada Tuhan, kata mereka lah. Sebenarnya mereka ni pemalas tu sebenarnya. Dia malas bayang, dia carilah ilmu macam tu, kan? Sedangkan Nabi pun ketika Rasulullah SAW hampir wafat pun, Nabi masih lagi mendirikan solat. Bukan kata solat seorang diri, bahkan solat jamaah. Sampai tahap tu sekali Nabi SAW. Nabi tak solat cuma ketika Nabi pengsan. Nabi tak sedar kerana demam yang sangat panas yang tertimpa atas tubuh Nabi SAW. Atau mengatakan Allah Ta'ala itu baharu. Ini lagi berat lah. Dia mengatakan Allah Ta'ala itu pula baharu. Dan kalau Allah Ta'ala itu baharu, bermakna adalah yang menciptakan Allah. Ini lagi berat lah, bila dia mengatakan Allah Ta'ala itu baharu. Ataupun menafikan sifat Allah Ta'ala yang sabit baginya dengan ijma', seperti menafikan asal ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menafikan mana-mana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sabit secara ijma', sepakatan para ulama berdasarkan kepada nas Al-Quran, Al-Hadis. Seperti dia menafikan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ilmu. Dan kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat ilmu, maknanya Allah Ta'ala jahil. Dan kalau Allah Ta'ala itu jahil, dah siapa yang menciptakan alam ini? Takkanlah alam yang sehebat ini diciptakan oleh satu Tuhan yang jahil. Ini suatu yang mustahil. Bermakna sudah tentu seolah-olahnya ada satu Tuhan yang lain yang mencipta alam ini. Tengok pada tubuh kita ini pun kita tahu dah, tak ada siapa yang boleh cipta yang seumpama kita. Bahkan bukan manusia, menciptakan seekor lalat pun kita tak mampu, kan? Seekor lalat pun kita tak mampu, seperti Allah Ta'ala cabar dalam Al-Quran. Jadi kalau dah seekor lalat pun kita tak mampu nak cipta, ini kan pula nak cipta manusia dan sekalian alam ini. Jadi kalau dia mengatakan Allah Ta'ala itu tidak memiliki sifat ilmu, bermakna sabitlah pada Allah Ta'ala itu jahil, dan ini adalah merupakan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sabitkan sifat yang mustahil bagi Allah, maka kufurlah dia jawabnya, ya, terkeluarlah dia daripada Islam. Atau menafikan ilmunya akan juz'iyat. Menafikan ilmunya akan juz'iyat. Juz'iyat ni maksudnya menafikan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui segala perkara secara juz'iyatnya, itu secara perinciannya. Dia mengatakan Allah Ta'ala itu, ya, dia maha mengetahui. Dia cipta alam ini, dia cipta. Selesai cipta, dia tak tahu dah apa yang berlaku kepada alam ini. Apa yang berlaku akan datang, macam mana manusia ni, bagaimana dia berkembang, bagaimana dia berperang, Allah Ta'ala tak ambil tahu, bahkan tak tahu pun. Jadi dia cipta, selesai, apa nak berlaku, pulanglah. Soalnya Allah Ta'ala tak tahu apa-apa. Ya, tuan-tuan, ini juga kufur. Ini juga kufur. Jadi di mana sifat latifnya Allah, di mana sifat khabirnya Allah, di mana sifat alimnya Allah Ta'ala yang tidak terbatas. Itulah innallaha alima ma kan wa ma yakun wa ma kan wa ma lam yakun idza kana kaifa yakun. Allah Ta'ala itu mengetahui telah berlaku, sedang berlaku, yang akan berlaku, yang tidak akan berlaku, kalau berlaku bagaimana ia berlaku. Jadi sifat Allah Ta'ala, sifat ilmu bagi Allah Ta'ala itu dia inkisyaf, dia menyingkap segala-galanya. Dia tidak terbatas, tidak terbatas dan tidak limited seperti kita. Jadi ilmu bagi kita makhluk ni ilmu yang berasaskan kepada al-kasb wa tajribah. Itulah ilmu yang berasaskan kepada usaha.
Ya, daripada kecil kita diajar oleh ibu bapa kita, kemudian oleh guru-guru kita, oleh pensyarah kita, oleh kehidupan kita yang mengajar kita, pengalaman kita, tajribah, cubaan-cubaan kita, maka di situ kita beroleh ilmu. Itu ilmunya makhluk, ilmunya manusia. Daripada tak tahu, daripada jahil, maka jadilah sikit dia memiliki ilmu. Itu ilmunya makhluk. Adapun ilmu Allah Ta'ala, dia tidak bersifat al-kasb wa tajribah, bukan berasaskan kepada usaha dan juga cubaan-cubaan. Rupanya silap ni, seperti yang diiktikadkan oleh golongan Syiah umpamanya. Mereka beriktikad dengan iktikad al-bada' bagi Allah Ta'ala. Itulah Allah Ta'ala ni kadang-kadang tu dia buat sesuatu, bila dah terjadi baru dia tahu bahawa tersilap, bahawa tak sepatutnya begitu, patut begini dia buat. Itu yang bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala lantik Nabi SAW, baru Allah Ta'ala tahu bahawa silap lantik Muhammad, sepatutnya lantik Ali sebagai Nabi. Tuan-tuan, ini ada iktikad ini dalam setengah kumpulan Syiah, sesat lagi menyesatkan. Jadi mereka percaya bahawa berlakunya al-bada'. Allah Ta'ala dia memuji para sahabat radhiyallahu anhum dalam Al-Quran. Allah Ta'ala puji, sehingga kita panggil sahabat itu di hujung namanya radhiyallahu anhu. Ini disebut dalam Quran, kan? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, maknanya Allah Ta'ala ridha dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kata orang Syiah, Allah Ta'ala tersilap memuji para sahabat dalam Al-Quran kerana terbukti selepas kewafatan Nabi, para sahabat itu murtad. Kata puak Syiah, para sahabat itu murtad. Abu Bakar nombor 1, kemudian Umar, kemudian Osman, kemudian Talhah, Zubair, Aisyah, ramai lagi sahabat. Kata mereka telah khianat, telah murtad, keluar daripada Islam. Wal'ayazubillah. Jadi Allah tersilap, kata mereka. Allah tersilap. Ini saya sendiri pernah berhujah, berdebat dengan Syiah tu, zaman suka berdebat dululah. 4 jam lebih berdebat dengan dia orang ni. Jadi itulah iktikad yang mereka pegang. Dia nak sorok, tapi bila kita hujahkan, kita semakin nampak kesesatan pemikiran mereka itu. Jadi kalau dia menafikan Allah Ta'ala itu tak mengetahui semua sekali, yang tafasil, yang detail-detail, berapa bilangan rambut kita, dia kata Allah Ta'ala tak mampu tahu. Berapa banyak butiran pasir yang ada di Port Dickson, bahkan bukan saja Port Dickson, kita kata di seluruh dunia pun Allah Ta'ala maha mengetahui berapa banyak butiran pasir yang ada. Itu i'tiqad kita. Sebab Allah Ta'ala itu mengetahui segala-gala, walau juz'iyat sesuatu sekalipun, walau perincian mikronya, semua Allah Ta'ala maha mengetahui. Tapi mereka kata tak, Allah Ta'ala itu dia tahu yang besar-besar, yang makro-makro saja. Kecil-kecil perincian detail Allah Ta'ala tak ambil tahu dan tak tahu pun. Jadi kalau mengatakan begitu, maka kufur, murtad, keluar daripada Islam. Ya? Jadi maknanya ilmu Allah Ta'ala itu tak sempurna kalau mengatakan Allah Ta'ala hanya tahu yang besar-besar, tak tahu yang perincian. Atau mengisbatkan sifat yang dinafikan daripadanya ijma', seperti warna dan berhubung dengan alam. Disabitkan bagi Allah Ta'ala itu memiliki warna umpamanya. Allah Ta'ala itu warna putih ke, warna hitam ke, warna hijau ke, biru ke. Disabitkan. Sedangkan kita mengatakan Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala itu tak sama dengan segala sesuatu pun. Jadi kalau kita tetapkan bagi Allah Ta'ala itu warna, maka itu makhluk. Maka samalah Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Dinafikan daripadanya secara ijma' seperti warna dan berhubung dengan alam dan bercerai daripadanya. Kita mengatakan Allah Ta'ala itu dia bersambung dengan alam, ataupun kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bercerai daripada alam. Tak kira, sama ada kita mengatakan Allah Ta'ala itu bahasa lainnya dalam alam, ataupun kita mengatakan Allah Ta'ala itu di luar alam. Ini semua adalah kalimah-kalimah yang bid'ah, tuan-tuan, yang boleh merosakkan akidah kita. Sebab kita tak boleh nak bahas Allah Ta'ala itu dalam alam ke atau di luar alam. Tak perlu bahas. Sebab apa? Sebab Allah yang menciptakan alam. Alam kan tak wujud, dan Allah Ta'ala dah sedia wujud. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairah.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu dah sedia wujud ketika mana tidak ada suatu kewujudan pun. Allah Taala itu dah sedia wujud. Jadi kenapa kita nak bahas pula? Lepas Allah Taala ciptakan alam, Allah Taala tu duduk luar ke duduk dalam? Tak perlu dibahas, tuan-tuan. Membahaskan itu maka berlakulah bid'ah. Sebab alam itu Allah Taala yang cipta. Sebagaimana dia cipta, dia juga boleh tiadakan alam itu. Dia boleh balikkan alam ni macam pada asalnya, dia boleh buat begitu. Sebagaimana dia nanti kita di akhirat Allah Taala akan cetak semula, kan? Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Dan bila orang musyrikin tak percaya, Nabi SAW kata kita akan dibangkitkan. Kita ni bukan mati habis cerita, kan? Ya laitaha kanatil qadiyah. Mereka duk ingat bila mati selesai cerita, kan? Habislah segala pening kepala, hutang apa semua tu, bila mati selesai, kan? Dia buat jahat ke orang apa semua, bila mati selesai. Dia ingat boleh selesai. Tak selesai, sebab nanti akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan dan akan dikisos. Kalau kita buat jahat ke orang, Allah Ta'ala akan balas. Manusia dengan manusia. Hingga kan kambing yang bertanduk, dia tanduk kambing yang tak ada bertanduk, mati yang tak bertanduk pun nanti dikisaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kambing. Ini kan pula kita, manusia. Ya, jadi mereka tak percaya. Jadi mereka tak percaya. Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala rakamkan bada'na awwala khalqin nu'iduh. Kan, sebagaimana kami ciptakan kamu itu pada awal kejadian, yang kamu tu tak pernah wujud, kan? Kamu tak pernah wujud pun, daripada tiada aku boleh adakan kamu. Kama bada'na awwal khalqin nu'iduh. Nanti di akhirat ketika hari kebangkitan, nu'iduh, sekadar kami ulang ciptaan saja. Benda dah ada dah, cipta balik saja. Cipta semula saja, maka akan terbentuk balik. Termasuklah kita punya apa ni, ni cap jari kita apa semua. Jadi subhanallah, bermakna siapa yang mengatakan sedemikian, dia kufurlah dia kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tak percaya Allah Taala itu boleh membangkitkan manusia semula, ya. Okey, jadi dalam isu ini tuan-tuan jangan kita kaitkan Allah Taala itu dalam alam atau di luar alam, bersambung ke dengan alam, tak bersambung ke dengan alam. Isu tu tak timbul langsung. Sebab alam itu dulunya tak wujud pun, kemudian baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Atau mendustakan nabi ataupun malaikah, mendustakan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi SAW, maka didustakan. Dia kata Nabi itu pendusta, Nabi itu penyihir, Nabi itu reka sahaja agama ni. Tak ada pun yang dikatakan sebagai wahyu profetik itu tidak wujud. Dia kata yang wujud hanyalah mungkinlah leadership, kepimpinan Nabi, mungkinlah kebijaksanaan Nabi, wisdom apa semua. Ini macam yang dipercayai oleh orang liberal lah. Dia tak percaya ada Nabi ni. Dia tak percaya ada apa ni, satu risalah yang autentik daripada langit, daripada Allah Ta'ala. Dia tak percaya. Dia kata itu semua rekaan Muhammad reka, kemudian dia claim itu daripada Tuhan, dan itu suci, tak boleh disentuh, tak boleh dipetikai, tak boleh ditolak. Jadi mereka kata nahnu rijal hum rijal. Jadi kalau dia tu tokoh, kita pun boleh jadi tokoh juga. Kalau dia boleh bawa satu pandangan, kita pun boleh bawa satu pandangan. Dia bawa satu ideologi, kita pun boleh bawa satu ideologi. Ini yang barat cuba bawa, tuan-tuan. Itu cara mereka. Sebab itulah Kristian terjebak ke dalam falsafah ini, tuan-tuan. Sehingga kan Bible itu pun sebenarnya dia bukanlah Injil. Bible bukan Injil, tuan-tuan. Bible itu bukan Injil. Injil itulah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi 50-60 tahun selepas kewafatan Isa, ketika zaman Rom dikumpul balik ajaran-ajaran Nabi Isa itu, tetapi yang telah diselewengkan oleh pendeta-pendeta. Dikumpulkan. Jadi kumpulan buku-buku pendeta itu disebut dalam bahasa Greeknya sebagai Biblos. Orang putih kata Bible. Dia bukannya ajaran yang asal itu, tidak. Jadi oleh sebab itulah, kerana di dalam Bible itu wujud banyak contradiction, banyak pertentangan, banyak pertembungan. Dia sesama dia pun banyak pertembungan. Belum cerita lagi version-version yang wujud selepas daripada itu. Ini dalam satu Bible itu pun dah banyak pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sebab apa? Sebab dia ditulis oleh pendeta-pendeta dengan hawa nafsu mereka sendiri, kemudian disandarkan itu sebagai
wahyu tu Tuhan. Jadi apa yang orang barat buat dalam study bibliologi, iaitulah mereka mengkritik Bible itu. Mereka kritik teks ataupun scripture Bible itu. Mereka kritik. Sebab mereka tengok apa benda Bible ni macam karut saja. Jadi mereka kritiklah. Kritik itu dipanggil sebagai pengajian hermeneutik. Jadi tuan-tuan, orang Islam yang pergi mengaji di barat, kan, Islam pun dijadikan sebahagian daripada ideologi falsafah. Sebagaimana Kristian pun dikritik, dia punya kitab suci dia, maka mereka cuba mengkritik Al-Quran. Dia kata, tengok, kita nak jadi cerdik macam orang barat, kita kena kritik kitab suci. Jadi kalau mereka boleh kritik kitab suci, jadi kita kritik Al-Quran. Itu yang keluarnya JIL, Jaringan Islam Liberal. Nuklis Majid, yang menjadi pelopor kepada Islam liberal ni, belajar dengan Fazlur Rahman, seorang profesor di India yang telah ditendang, diisytiharkan murtad kerana mengkritik Al-Quran. Di US diberikan gelaran profesor kepada dia. Jadi disabarkan ajaran ini, kritik Al-Quran. Maka timbullah di Indonesia Al-Quran edisi kritis. Al-Quran edisi kritis. Jadi yang mereka kritik itu bukannya tafsiran. Kalau kita kritik tafsiran itu, bolehlah diterima lagi, sebab tafsiran itu mungkinlah, ialah walaupun bukan semua tafsiran para ulama ni yang bersifat muktamad, mana yang ijtihadi itu mungkin boleh dikritik. Tapi nas Al-Quran tak boleh dikritik sama sekali, walaupun satu huruf. Tak boleh kita kritik. Kita kritik qaf, apa benda qaf ni tak ada makna, kan, buang je lah, tak ada guna pun qaf. Murtad, keluar daripada Islam. Bukan kita buang, kita pelekeh, kita qaf, tak ada makna, karut. Sebut macam tu, habis. Sebab semua itu adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya adalah kalam Allah yang diturunkan ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walau satu huruf tak boleh dikritik, tak boleh dipetikan, tak boleh dibuang, dan tak boleh ditambah. Tak boleh ditambah. Itulah dia Al-Quranul Karim. Tapi bila mereka yang terpengaruh dengan pengajian Bible, yang mengkritik, sebab Bible itu bukannya kitab suci, manusia yang tulis kemudian disandarkan kepada Tuhan, tiba-tiba orang kita pergi pula kritik Al-Quran, kritik nas Al-Quran, maka itu adalah suatu jenayah yang besar, tuan-tuan. Perbuatan sedemikian boleh menyebabkan seorang itu murtad, keluar daripada Islam, ataupun mendustakan Nabi. Jauh dah pergi tu. Okey, mendustakan Nabi ataupun malaikah, mendustakan kewujudan malaikah, ya, atau meringan-ringankan keduanya, diperlekehkan Nabi, diperlekehkan malaikah, seolah mengatakan malaikat tu betul ke ada, kan, karut je malaikat semua tu, ya, tak percaya pada kewujudan malaikat, ataupun menyembah keduanya. Yang ini melampau pula, yang ini ekstrim pula dia, sehingga ke peringkat sembah pula. Ini yang berlaku dalam setengah kepercayaan orang Melayu kita dulu. Dia pegang dengan animism, dinamism. Animism percaya pada semangat-semangat, dinamism ni percaya kepada ruh nenek moyang yang telah meninggal dunia, disembahnya pula. Bila datangnya Buddha yang duk menyembah dewa-dewa ni, mereka pun tengok, ni boleh adopt ajaran ni. Sebab tu Hindu dan Buddha itu diterima dengan meluas pada peringkat awal, di sebelah Nusantara kita ni, sebelum Islam masuk. Sebab animism dan dinamism itu dia ada banyak keselarian dengan ajaran Hindu Buddha. Jadi tuan-tuan, jadi timbullah sembahan kepada dewa-dewa. Jadi bila Islam datang, ada setengah orang Melayu kita yang bercampur aduk lagi pemahaman mereka dengan Buddhis ataupun dengan Hindu. Mereka percaya itulah sebenarnya, dewa-dewa itulah sebenarnya malaikat, kata mereka. Jadi kita hapuskan, tak boleh, even sembah malaikat pun tak boleh. Yang kita disuruh hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat pun tak boleh kita jadikan sebagai makhluk untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Seperti mana orang musyrikin, mereka menyembah berhala. Mereka kata kami bukan saja sembah ni, tapi sebagai perantara, liyuqarribuna ilallahi zulfa, kerana kononnya nak mendekatkan diri mereka itu dengan Allah. Tapi sebenarnya tak boleh. Nak sembah, sembahlah Allah Azza wa Jalla. Dan jikalau dengan bersenda-senda sekalipun, bersenda-senda maknanya dengan bergurau-gurau tak boleh. Nabi ke, tentang Allah ke, tentang malaikat ke, benda-benda macam ni tuan-tuan jangan bawa gurau.
Tak boleh. Ini seperti yang berlaku kepada orang munafikin. Mereka bergurau, mereka duk pelekeh betul ke Muhammad tu karut jadi punya janji dia sekian. Itu semuanya karut saja, jangan percaya pada dia. Kan bila perkara tersebut sampai kepada Nabi SAW, lalu ditanyalah, betul ke kamu pelekehkan Nabi Muhammad? Lalu apa mereka kata? Mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kan, sesungguhnya kami tak ada apa sembang-sembang. Nakhud, kami cuma sekadar sembang-sembang. Sambil-sambil sembang kami bergurau-gurau, tu saja. Kan kata mereka. Jadi Allah Taala terpelak, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya kamu nak main-main? Kamu nak gurau senda, kamu nak pelekeh-lekeh? Kan, la ta'tazir qad kafartum ba'da imanikum. Kamu tak diberi keuzuran, kamu telah kufur selepas keimanan kamu. Padahal orang munafik itu memang kafir dah. Dan tapi sebab dia menzahirkan keimanan. Tapi bila dia main tadi, terzahirlah sebenarnya itulah dia punya i'tiqad dia. Bila dia buat gurau tentang Nabi itu, baru nampak apa yang ada dalam hati mereka. Walaupun Allah Ta'ala maha mengetahui memang mereka itu dah kafir dah, tetapi dilihat pada zahirnya beriman. Tapi bila dia buat main dengan Nabi SAW, Al-Quran terus tegas mengatakan la ta'taziru, kamu dah tak ada lagi keuzuran, jelaslah kekufuran kamu. Kita azan dulu, lepas tu kita sambung sikit.
Kita sambung sikit. Maka barang siapa mengata dengan sesuatu daripada segala yang tersebut itu jadi kafir, sama ada dikatanya dengan i'tiqad atau dengan bersenda-senda atau dengan bantahan, seperti diketahuinya akan yang hak tetapi enggan ia daripada mengikrarkan dia. Ni pun bahaya juga ni. Kalau ada orang desak kita tanya, dia mengatakan contohnya Muhammad itu adalah pendusta. Kita kena bantahlah. Kita mengatakan bahawa Muhammad seorang rasul yang diutuskan oleh Allah. Kalau dia kata gitu, tiba-tiba kita diam, seolah-olahnya tuan-tuan kita mengikrarkan. Itu yang boleh jatuh kufur. Ya, dia akan faham, oh memang betul kok Muhammad ni dusta. Jadi kita kena bantah untuk kita mengikrarkan yang sebaliknya, iaitulah Muhammad itu adalah merupakan Rasulullah yang maksum yang diutuskan oleh Allah. Ataupun dia mengatakan umpamanya Allah itu jahil, kita kena bantahlah. Kita kena katalah yang sebaliknya, tidak, Allah itu maha mengetahui. Segala yang berlaku di alam ini, kecil maupun besar, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak suatu pun yang terlepas daripada ilmu Allah Ta'ala. Jadi kita tak boleh diam, kita kena jelaskan, ya? Itu kalau dia berkata teruslah kepada kita. Kalau tidak, seolah ni kita mengikrarkan, kita terima, betul lah tu kan, ya? Jadi kalaulah kita buat itu dengan sengaja, tu maksudnya dengan tidak ada apa-apa dipanggil apa tu, tidak ada apa-apa ugutan, umpamanya dia nak bunuh kita ke, suruh kita, paksa kita mengaku ke, ya, kalau tak ada benda tu semua, kenapa pula kita tak membantah, kita membiarkan sahaja kan? Sepatutnya kita beritahu yang sebenar. Jadi kalau perkara yang batil itu dia sebut dan kita biarkan dia, maka seolah-olahnya kita mengikrarkan, mengakuinya, ya. Itu boleh merosakkan akidah kita pula, jadi rosak. Dan barang siapa mengata kalimah kufur dan disangkanya bahawasanya ia menghendaki yang lain daripada yang dikatanya, maka orang itu jadi kafir pada zahir dan batin. Dah kenapa pula tiba-tiba nak sebut kalimah-kalimah kufur ni, kan? Kalau dah main-main dia sebut begitu, ataupun sengaja tak ada sebarang sebab, dia bukannya diugut, dipaksa seperti keluarga Yasir kan, itu dia dah diugut untuk dibunuh, diseksa, itu cerita lain. Tapi yang ni dia buat main-main saja-saja, tuan-tuan. Sebab tu saya mengatakan bahawa, dan kita dah nasihat, contohlah, minta maaf, macam artis-artis kita, pelakon-pelakon Melayu Islam kita, ataupun pelakon Islam lah yang penting, tengok skrip tu. Kalau ada kalimah-kalimah kufur yang boleh memurtadkan, bukan sahaja kalimah, perbuatan-perbuatan kufur, disuruhnya kita berlakon untuk buat ritual agama lain, tuan-tuan. Suruh kita berlakon ibadat cara agama lain, jangan dibuat, tak boleh dibuat, walaupun atas nama lakonan, tak boleh. Tak boleh kita kata ini berlakon saja ustaz, ini kita profesional, tak boleh. Kan saya dah cerita dah sebelum ni, bila kita tengok mereka nak buat ceritanya bagus, Maulidur Rasul, bagus ceritanya, tapi dia nak gambarkan sebelum kelahiran Nabi SAW ada penyembahan berhala. Jadi pelakonnya orang Islam juga, walaupun pelakon tu pelakon tambahan saja kan, nak lakonkan, maka dia buat replika berhala, kemudian sujud kat berhala. Tak boleh, kita tak benarkan, ya. Jadi soal i'tiqad ni, soal ibadat ni, dia tak boleh main-main, tuan-tuan. Tak boleh, ya. Dia sudut perbuatan ke ataupun percakapan ke apa ke, tak boleh. Sebab itu boleh merosakkan akidah. Jadi yang ni kalau dah sengaja-sengaja dia sebut begitu, tapi dia kata dia tak niat pun begitu, dah yang kamu sebut tu kenapa? Tu soal dia. Jadi kalau tidak ada sebarang sebab, sengaja-sengaja sebut, itu yang kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dia kata boleh jatuh kufur zahir maupun batinnya. Demikianlah yang disebut oleh Syekh Muzjad di dalam kitab Al-Ubab, dan disebutkan oleh Syekh Ismail bin Al-Muqri dan Syekhul Islam dalam Raud At-Talib dan syarahnya Asnal Matalib. Barang siapa mendustakan Nabi, itu habis dah, ya.
Dia siap bawa lagi dia punya rujukan-rujukan dia tadi. Yang sengaja sebut kalimah kufur, tak ada sebab, tak ada apa ni, tuan-tuan, walaupun niat dia bukan nak kufur, tapi dia sengaja sebut kalimah kufur. Dia tahu kalimah tu kufur, boleh mengkufur, boleh memurtadkan, tapi sengaja sebut, tuan-tuan. Ya, walaupun dia tak niat, itu boleh menjatuhkan dia iman dia, ya. Barang siapa mendustakan Nabi atau menyangkal satu ayat daripada segala ayat Al-Quran yang ijma' segala ulama atasnya mengisbatkan dia atau menambahi satu kalimah di dalam Al-Quran, serta diiktikadkannya akan dia suatu ayat daripadanya atau meringat, ya. Jadi yang ni Al-Quran pula. Tadi pun kita dah sebut sebahagian. Dia mengeluarkan walaupun satu huruf daripada Al-Quran, satu ayat apatah lagi, ataupun dia menambahkan pada Al-Quran itu ayat ataupun satu huruf pun tak dibenarkan, tuan-tuan, yang bukan daripada Al-Quran. Maka itu boleh menyebabkan jatuh kufur. Ini banyak ni, nanti insya-Allah kita akan bincang ikut kumpulan pula. Dia akan bahas kumpulan-kumpulan. Ni dia sebut secara umum ciri-ciri perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Ini memang ada kumpulan yang macam ni, ya. Dia tambah dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu ada surah yang ditambah. Bukan saja ayat, surah pun ada yang ditambah oleh mereka. Atau meringan-ringankan Nabi dengan menyumpah atau lainnya, ataupun diringan-ringankan sunnah Nabi. Meringan-ringankan Nabi sehingga menyumpah ni memang teruk benalah, ya. Kalau sampai ke peringkat dia memaki hamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini boleh membawa kepada kekufuran. Atau lainnya diringan-ringankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti bahawa dikata baginya kerat olehmu kukumu, kerana mengerat kuku itu sunnah Nabi. Maka jawabnya, ini kita suruh dia kerat kuku, kan tengok kuku dia panjang. Kita pun katalah keratlah kuku tu. Sebab apa? Sebab kerat kuku ni adalah sunnah Nabi. Lalu dia jawab, tiada mahu aku mengerat dia, dan jika ia adalah sunnah Nabi sekalipun. Ini ada unsur-unsur dia takhfif, maksudnya dia meringan-ringan ataupun dia memperlecehkan. Patut dia janganlah sebut walaupun dia sunnah Nabi buat, aku tak nak buat. Itu dah ada unsur-unsur dia seolah-olahnya memperlecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kena hati-hati, tuan-tuan, dengan Nabi ni kena hati-hati sangat. Sebab tu kata Syekh Muhammad Al-Banjari, kalau dia kata sedemikian maka orang itu jadi kafir, wal a'yadzu billah. InsyaAllah nanti kita sambung lagi, kita tengok lagi perkara-perkara lain yang boleh menyebabkan gugurnya iman seseorang, InsyaAllah. Okey. Ada nak tanya soalan ke? Kot ada. Kalau tak ada kita berhenti sekat ni lah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahirabbil alamin. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.